Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan satu tajuk tugasan dari subjek Sirah Nabawiyah, kod subjek AGM 1062. Baiklah, tajuk yang saya dapat ialah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, saya akan memperkenalkan nama pensyarah ialah Ustaz Muhammad Syauqi bin Muhammad Sabran. Okay, nama saya Izul Ikhwan bin Muhammad Yazid, nombor metrik 22 DPTQ 0007. Ialah saya dari Diploma Pengajian Tafsir Al-Quran bagi semester 2. Okay, kita pergi yang pertama iaitu pengenalan. Okay, dakwah adalah tugasan seorang Rasul. Baiklah, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang yang diberikan tugas oleh Allah, hendaklah dakwah merupakan tugasan yang wajib. Wajib bagi Rasul-Rasul. Okay, yang kedua merupakan arahan pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghadapi pelbagai ujian dalam berdakwah. Okay, yang ini memang tidak dapat tidak. Ujian adalah benda ataupun perkara yang wajib dilalui oleh seseorang. Okay, yang seterusnya berhijrah demi menyebarkan agama Islam. Okay, yang ini kita akan pergi ke slide nanti. Okay, yang seterusnya mengisytiharkan peperangan dalam berdakwah. Okay, yang ini pun kita akan pergi ke slide nanti. Okay, yang kedua, dakwah peringkat pertama. Okay, yang pertama, dakwah secara rahsia ataupun sulit selama 3 tahun. Okay, Rasulullah pada mulanya menjalankan dakwah ni secara rahsia. Okay, kenapa rahsia? Okay, nanti kita akan jelaskan. Okay, yang kedua, mengajak orang terdekat seperti keluarga baginda, sahabat baginda yang terdekat, orang-orang miskin ataupun yang fakir, ataupun orang yang tiada pangkat dan lain-lain. Yang ketiga, supaya tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Yang ni, kenapa baginda melakukan secara rahsia? Kerana supaya dakwah baginda tidak diketahui oleh orang kafir. Okay, waktu tu orang kafir Quraisy di Mekah sangatlah garang. Okay, yang keempat, baginda mengajar asas dalam agama Islam dahulu supaya senang difahami oleh pengikut-pengikut baginda pada ketika itu. Okay, seterusnya yang kelima, seramai 30 orang. Okay, waktu ini 30 orang telah memeluk agama Islam, telah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Kemudian meningkat kepada 40 orang. Okay. Dan yang keenam, selama 3 tahun maklumat telah sampai kepada orang kafir Quraisy. Tapi waktu ni orang kafir ni dia tidak mengambil berat lagi tentang perbuatan Rasulullah ataupun apa yang Rasulullah sedang lakukan. Okay, yang ketujuh, kafir Quraisy mula merasa tidak tenteram setelah 3 tahun baginda menyampaikan dakwah secara sulit ini. Okay, yang ke-8, seruan dakwah secara terang-terangan mula dilakukan setelah 3 tahun baginda melakukan dakwah secara sulit. Okay, yang seterusnya, dakwah peringkat kedua. Okay. Baiklah, untuk dakwah peringkat kedua ini, okay, dakwah secara terang-terangan. Okay, yang peringkat kedua ni, Rasulullah telah mendapat arahan daripada Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Okay, yang kedua, sambutan orang memeluk Islam tidak putus. Maksudnya semakin meningkatlah. Okay. Yang seterusnya, turun dalil seruan dakwah secara terang-terangan dari surah Al-Hijr ayat 89 dan 94. Okay. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni ana nadhirun mubin. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Okay, yang kedua, surah Al-Hijr ayat 94. Fasdaq bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah, wahai Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah
daripada orang-orang yang musyrik. Okey, yang seterusnya, baginda ni mengumpulkan kaum kerabat baginda dari Bani Fihr dan Bani Adi di Bukit Safa. Okey, waktu tu Abu Lahab ni apabila baginda menyampaikan seruan dakwah tentang agama Islam ni dan meninggalkan agama nenek moyangnya, maka Abu Lahab ni menghina baginda kerana hanya ingin sampaikan Islam sahaja. Mereka dikumpulkan di Bukit Safa. Okey. Maka setelah hinaan Abu Lahab terhadap Rasulullah itu, maka turunlah dua dalil dari surah Al-Lahab ayat 1 dan surah Asy-Syu'ara ayat 214. Okey, dalilnya surah Al-Lahab ayat 1, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Okey, dalil kedua surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Okey. Yang seterusnya, hilangnya dua orang baginda yang sangat sayang, iaitu isteri baginda Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Okay, waktu peringkat kedua ni, baginda telah hilang dua orang yang baginda sangatlah sayang, yang mana dua orang ni bantu baginda dalam menyampaikan dakwah dan menjaga baginda. Yang seterusnya, tentangan dari kafir Quraisy semakin mudah setelah hilangnya dua orang yang sangat penting bagi Rasulullah ni, iaitu Siti Khadijah dan Abu Talib, bapa saudaranya. Okay, yang seterusnya, orang-orang Islam mula berhijrah ke Habsyah. Okay, waktu ni selepas tentangan yang tidak tidak berhenti terhadap orang-orang Islam ni, maka Rasulullah mencadangkan melakukan penghijrahan dari Mekah ke Madinah, iaitu di Habsyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada dakwah di peringkat ketiga. Okey, untuk di peringkat ketiga ni, yang pertama, sebab apa baginda dan para pengikutnya berhijrah ke Habsyah? Kerana rajanya Raja Najasyi, yang mana raja yang seorang raja yang baik dan memusuhi tidak memusuhi Islam. Maksudnya raja dia seorang yang beramah, seorang yang lembut hati. Ya. Yang kedua berlaku pada bulan Rejab tahun 615 Masihi, tahun kelima kerasulan, waktu Rasulullah dah 5 tahun menjadi seorang rasul. Okay, yang ketiga, seramai 10 lelaki dan 5 wanita yang berhijrah pada waktu itu. Okay, yang ni hijrah kali pertama, iaitu hijrah umat Islam ke Habsyah. Okay, yang keempat, berlaku hijrah yang kedua. Okay, yang kedua ni hijrah dari orang kafir Quraisy ke Habsyah sambil membawa buah tangan dan hadiah kepada Raja Najasyi. Okay. Kenapa dia membawa hadiah dan buah tangan? Kerana mereka ni nak tarik hati Raja Najasyi ni untuk ambil semula orang Islam ni dan bawa balik ke Mekah. Okay, yang kelima, Raja Najasyi tolak penipuan orang kafir Quraisy, yang mana mereka ni cipta alasan untuk tuntut orang Islam yang hijrah ke Habsyah. Okay. Yang keenam, orang kafir Quraisy malu dengan perbuatan mereka kerana mereka melakukan penipuan tapi tidak berjaya dan ditolak oleh Raja Najasyi. Dan semakin marahlah orang kafir ni terhadap orang-orang Islam. Okey, yang seterusnya, dakwah peringkat ketiga ni baginda telah melakukan peperangan. Peperangan dalam Islam. Yang pertama, mengisytiharkan perang kerana mempertahankan Islam dan mendapatkan hak orang Islam. Kenapa Rasulullah mengisytiharkan perang? Kerana nak mendapatkan hak sebagai seorang Islam di kawasan itulah.
Dan yang kedua, memartabatkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Okey. Dan yang seterusnya, menyerang bagi orang yang membuat kekacauan dalam urusan dakwah. Okey, yang seterusnya, membela agama Islam dan penganut-penganutnya. Okey, yang ni antara perang-perang yang telah dilakukan diisytiharkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, dan yang ketiga perang Khandaq ataupun Ahzab, dan yang keempat perang Yahudi Bani Quraizah. Yang kelima perang Mu'tah, dan yang keenam perang Hunain, dan yang terakhir sekali perang Tabuk. Okey, seterusnya, dan yang keempat dakwah peringkat keempat. Okey. Okey, peringkat keempat, yang pertama, umat Islam ni telah ramai. Okey, waktu sejak mula-mula baginda menyampaikan dakwah sehinggalah dakwah peringkat keempat ni, umat Islam ni semakin ramai dan sehingga membentuk satu negara Islam yang sangat kuat. Okey, yang kedua, menggunakan senjata bagi yang cuba menyerang urusan dakwah. Okey, yang ketiga, perang Mu'tah adalah contoh dakwah mengangkat senjata tentera Islam. Okey, menyerang balas atas kematian Harith bin Umair. Okey, Harith bin Umair ni merupakan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengutuskannya menghantar surat kepada ke ke Mu'tah. Okey, yang keempat, tentera Islam waktu tu seramai 3,000. Rasulullah menghantar tentera Islam ke Mu'tah seramai 3,000 dan berhadapan dengan orang kafir seramai 100,000 orang. Dan waktu tu tentera Islam menang. Okey, dengan bantuan tentera-tentera Allah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, dari perbentangan yang saya bentangkan tadi, apa yang boleh kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan kita? Yang pertama, mengambil ibrah dari sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Okey, yang ni kita boleh ambil ketika mana Rasulullah waktu mula-mula baginda menjalankan urusan dakwah, iaitu peringkat pertama pergi kepada peringkat kedua, ketiga dan keempat. Okey. Yang kedua, janganlah kita ni cepat berputus asa ketika mana kita melakukan setiap perkara, maupun perkara urusan duniawi dan ukhrawi. Okay, yang ketiga, ikhlaskan niat kita dalam hati ni hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila mana kita ni ikhlas melakukan sesuatu pekerjaan tu ikhlas kerana Allah, insya-Allah apa yang kita lakukan itu kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang terakhir, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan dalam hidup kita sebagai umat Islam, mahu dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun ada berfirman di dalam Al-Quran, yang mana supaya kita manusia ni menjadikan Rasulullah ni tauladan untuk kita sendiri dalam urusan hidup lah. Okay. Jadi itulah um, ibrah yang dapat saya simpulkan dari perbentangan tajuk tugasan saya, iaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekian dari saya, wallahu alam, siru ala barakatillah. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.